Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam video-video pendek yang saya buat berkaitan tentang harta pusaka. Dalam video sebelum ini, saya cerita tentang kedudukan wasiat yang melantik wasi di pejabat pusaka kecil. Saya tahu bila tuan-tuan dan puan-puan dengar lama serabutnya, kepala banyak betul benda yang nak diambil kira. Tetapi ini perkara-perkara yang kita mesti tahu, tuan-tuan, yang kita wajib tahu, ya. Sebab kita nak merancang harta kita kena tahu betul-betul, ya. Hari ini saya akan cerita pasal wasiat melantik wasi bagi kes 2 juta ke atas. Harta dia mati, harta dia bernilai 2 juta ke atas. Saya melantik isteri saya sebagai wasi. Bila saya mati, kalau harta saya 2 juta ke bawah, ada harta taklih, saya dah cerita dalam video sebelum ni, dia akan pergi ke pejabat pusaka kecil untuk membicarakannya. Itu bidang kuasa pejabat pusaka kecil. Tapi kalau harta saya 2 juta ke atas, saya mati harta saya 5 juta, maka dia akan pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk menentukan tentang wasi. Jadi datanglah bicara, bila datang bicara kat Mahkamah Tinggi Sivil, hakim akan tanya soalan yang sama macam pegawai pusaka kecil tanya. Si mati ada meninggalkan wasiat, dia melantik isteri dia sebagai wasi. Ada apa-apa bantahan daripada waris? Ya, jadi adalah waris orang kat tangan. Tuan, saya tak bersetuju. Waris ni siapa? Saya ulang. Waris ni adalah semua orang yang berhak menerima harta pusaka mengikut hukum faraid. Ya. Ada seorang kat tangan, tuan, yang arif, saya tak setuju dengan wasiat melantik wasi ini. Jadi di Mahkamah Tinggi Sivil prosedur dia berbeza dengan pejabat pusaka kecil. Mahkamah Tinggi Sivil, hakim akan kata, oh kamu tak setuju ya? Ini saya cerita ringkas bahasa mudah lah kan. Jangan kata kenapa tak cerita tentang teknikal, tak payah cerita lah. Ini saya cerita tentang mudah. Kalau kita cerita teknikal 7 hari 7 malam tak habis. Saya nak bagi kefahaman aja dulu, ya, bahasa yang mudah. Sebab ada orang tanya saya, kenapa tak cerita teknikal? Nak cerita teknikal tu kita belajarlah dengan hakim, dengan peguam, ya. Itu cerita teknikal, tapi ini untuk kefahaman awam. Jadi kalau orang yang mendengar video ni yang kefahaman teknikal dia sangat tinggi dan merasakan saya tak sampai level tu, saya minta maaf lah. Sebab video ni saya buat untuk masyarakat awam, bukan untuk perbahasan akademik. Perbahasan akademik kita jumpa dekat Jabatan Peguam Negara. Kita boleh cerita pasal akademik, ya, perbahasan akademik. Baik. Bila hakim akan tanya soalan yang sama, ada bantahan tak kamu tentang wasiat yang melantik wasi ni? Si mati ni lantik isteri dia sebagai wasi. Kalau di Mahkamah Tinggi Sivil memang dia akan guna perkataan wasi ataupun eksekutor, ya. Jadi ada seorang waris kata, saya tak setuju yang arif. Okey, kalau kamu tak setuju, bahasa mudahnya, kalau kamu tak setuju, kamu hujahkan kepada mahkamah. Kenapa kamu tak setuju? Sekiranya selepas berhujah hakim mendapati bahawa hujah-hujah itu tidak valid, ya, tidak ada merit, ya, dia tak setuju sebab kakak ipar dia dulu masak masin, masa dia bujang-bujang dia duduk dengan abang dia, kakak ipar dia selalu masak masin-masin dan akibat itu dia dapat darah tinggi. Dia tak setuju kerana kakak ipar dia ni muka tak berapa cantik sangat lah kan, badan gemuk semua kan. Dia tak setuju, saya pun badan gemuk juga, boleh tahan juga kan. Dia tak setuju sebab itu. Maka hakim selepas mendengar hujah dia, bila kalau hakim mendapati bahawa, mahkamah mendapati bahawa tidak ada merit untuk ketidaksetujuan dia, maka hakim akan memutuskan bahawa wasiat ini berkuat kuasa. Itu beza prosedur dekat Mahkamah Tinggi Sivil dengan prosedur dekat Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah, wasiat yang melantik wasi ni, bila datang Mahkamah Tinggi Syariah, dia tidak ada provision, dia tidak boleh buat keputusan. Mahkamah Tinggi Sivil boleh buat keputusan di bawah Akta Probit dan Pentadbiran 1959, ya. Jadi wasiat itu yang melantik wasi, wasiat yang melantik wasi ni jangan confuse dengan wasiat agihan. Saya selalu sebut jangan confuse wasiat agihan dengan wasiat wasi ni, dua perkara yang berbeza. Wasiat yang melantik wasi ni sekiranya waris-waris tidak bersetuju di Mahkamah Tinggi Sivil, kes 2 juta ke atas, makanya wasiat itu tetap berkuat kuasa. Ya, itu perbezaan di antara prosedur di Mahkamah Tinggi Sivil dan juga Mahkamah Syariah berkaitan tentang wasiat yang melantik wasi. Mahkamah Syariah, wasiat yang agihan 1/3 tadi clear cut, itu memang bidang kuasa Mahkamah Syariah, mereka boleh buat keputusan. Hakim di Mahkamah Syariah boleh buat keputusan, itu clear cut. Tapi bagi wasi ni, kalau dibawa ke Mahkamah Syariah untuk disahkan, di situ dia agak kelabu sikit. Dia agak grey area. Mungkin ada mahkamah yang akan mentafsirkan undang-undang itu memberikan kuasa kepada mahkamah untuk mengesahkan wasi. Mungkin ada, tapi generally secara umumnya tidak ada. Ya, jadi dia agak kelabu sikit di situ, grey area, ya. Jadi wasiat yang melantik wasi ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan,
ia berkuat kuasa bagi orang yang mempunyai harta 2 juta ke atas. Kes dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil. Ya, kes dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil. Ia berkuat kuasa. Jadi kalau tuan-tuan congak-congak harta tuan-tuan lebih daripada 2 juta, kena ada wasiat yang melantik wasi. Sebab kalau tidak ada wasiat yang melantik wasi, maka proses untuk mengeluarkan letter of administration adalah agak sukar, ya, dan berisiko, ya. Jadi kalau ada wasi, selesai. Mahkamah keluarkan geran probate. Dua benda yang berbeza. Mahkamah keluarkan geran probate sekiranya ada wasi. Kalau tidak ada wasi, pentadbir dan dilantik, mahkamah keluarkan letter of administration. Ini pun dah teknikal sikit dah saya cerita ni. Sebenarnya saya malas nak cerita teknikal. Saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan confuse. Jadi seterusnya, saya akan cerita dalam video seterusnya, ialah tentang kenapa wasiat melantik wasi itu ataupun kesan wasiat yang melantik wasi itu kepada proses tuntutan harta pusaka. Ya, ini dalam video yang seterusnya. Jadi jangan buntu, jangan keliru tuan-tuan dan puan-puan, ya, rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah di Wasiat Syok Berhad. Kita berjumpa dalam video selepas ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.